Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan perbahasan kita, itulah berkenaan dengan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullah. Namanya kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan faedah ataupun hikmah lafaz isti'adzah yang warid di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, iaitulah lafaz kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Baik, baik, kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah pada perkataan beliau, wa nadhiru dhalika qawluhu fi surati Fussilat wa la tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim fa hadha li daf'i syarri syaitanil ins. Jadi ini kita dah bahaskan sebelum ni, iaitulah berkenaan dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan syaitan di kalangan manusia. Jadi dalam surah Fussilat ayat 34, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya menolak keburukan yang datang melalui syaitan al-ins, syaitan di kalangan manusia, dengan kita menolak dengan cara yang terbaik. Dan itu akan memberikan faedah yang banyak, dan antaranya adalah akan dapat mengubah pendirian ataupun mengubah hati mereka yang bermusuh ataupun mereka yang pada asalnya adalah syaitan di kalangan manusia. Dia Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tolak dengan cara yang lebih baik. Maksudnya tolak dengan apa yang telah disyariatkan, iaitulah yang terbaik, iaitulah dengan terus memberikan, bukan ditolak dengan keburukan juga. So kita dah bincang sebelum ni, keburukan tak boleh dibalas dengan keburukan, kemungkaran tidak boleh ditolak dengan kemungkaran. Dan sebab itu ini asas ayat yang menjadi asas, kata Imam Ibn Qayyim, fahadha li daf'i syarri syaitan al-ins. Ayat yang menjadi asas untuk kita menolak keburukan syaitan di kalangan manusia. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berikutnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas sami'ul alim. Baik, jadi ayat yang berikutnya ni cerita tentang gangguan ataupun keburukan yang datang daripada syaitan di kalangan jin pula. Kata Allah Ta'ala kata, jikalau seseorang itu ataupun jikalau kamu diganggu dengan gangguan daripada syaitan, ini merujuk di sini, ayat ini merujuk kepada syaitan di kalangan jin yang kita tidak nampak, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan. Fasta'iz billah, memohon perlindungan. So Allah Ta'ala tak suruh kita pergi cari jin tu, pergi pukul dia ke? Tak. Tak suruh kita pergi ambil kamera, cari macam orang cari sekarang kan. Orang cari jin. Ataupun orang yang pergi jumpa dengan Tok Bomoh ke, dia suruh lawan balik jin tu. Tak, Allah tak perintahkan kita untuk lawan syaitan di kalangan jin ini dengan fizikal ataupun dengan sama seperti dia manusia, kerana dia adalah perkara ghaib yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk kita kata untuk memohon perlindungan kepada Allah, kerana syaitan ini dia punya keburukan dia itu bukanlah datang dalam bentuk fizikal yang kita nampak, tapi keburukannya itu datang dalam bentuk godaan, dalam bentuk kita kata hasutan, dalam bentuk detikan-detikan yang jahat,
kita kata bisikan-bisikan halus yang mengarahkan kita untuk melakukan kemaksiatan dan juga kemungkaran. Sebab itu Allah kata fasta'iz billah. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Maksudnya di sini keburukan syaitan yang di kalangan jin ini dia adalah haluslah kan. Innahu huwas samiul alim. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, menegaskan sesungguhnya Allah Taala dia huwas samiul alim. Dialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baik, kemudian Imam Ibn Qayyim dia nak bahas apa rahsia, kenapa Allah Taala tutup ayat itu dengan innahu huwas samiul alim. So Allah tegaskan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala ha huna, kata Imam Ibn Qayyim, wa qala ha huna, Allah Taala berfirman di sini, innahu huwas samiul alim. Fa'akkada bi inna wa bi dhamiril fasli. Jadi Allah Taala menegaskan dengan dari sudut siyak ayat ini, Allah Taala tegaskan, iaitu dengan apa, kalau kita tengok dari sudut siyak ayat ini, inna yakni lafaz di sini taukid, wa bi dhamiril fasli, dan dhamir yang bersambung, dhamir munfasil atau dhamir fasl. Baik, wa ata bil lam fi sami'il alim atau fi sami'ul alim. So dalam ayat dalam surah Fussilat ni datang dengan alif, dengan kita kata apa, alif lam. Lam ini apa dia ta'rif as-sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Wa qala fil a'raf, tetapi dalam ayat dalam surah al-a'raf innahu sami'un alim. So dia tak datang dengan alif lam. So, datang dengan kita kata nakirah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala mendengar dan mengetahui. Maha mendengar dan maha mengetahui. Baik, apa hikmah yang terkandung dalam perbezaan ini? Kenapa kita kata beza antara dalam ayat dalam surah Fussilat tadi dengan surah Al-A'raf? Baik. Kata Imam Ibn Qayyim, wasirru dzalika wallahu a'lam. Baik, rahsianya di sini, rahsia hal tersebut. Baik. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang hikmahnya. Tapi di sini hanya dapat diistinbat oleh ulama. Baik, bahawa anna haitsu iqtasara ala mujarrad al-ismi wa la yu'akkiduhu. Uridu itsbat mujarrad al-wasf al-kafi fi al-isti'adzah. Baik, yang pertama yang rujuk pada surah Al-A'raf tu hanya disebut nama tanpa penekanan. Maksudnya hanya disebut innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami' innahu sami'ul alim. Sami'un alim. Hanya sebut nama tanpa penekanan, tanpa taukid. Dengan kita kata innahu huwas sami'ul alim, beza dengan innahu sami'un alim. Maksudnya dalam surah Al-A'raf tu hanyalah sebagai maksud untuk menyampaikan gambaran yang memadai untuk memohon perlindungan kepada Allah, iaitu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan melihat, sehingga dia mendengar memohon mendengar permohonan perlindungan yang kamu lakukan dan dia akan kabulkan, dia akan lindungi kamu, dan dia juga mengetahui apa bahaya yang boleh menimpa kamu kalau kamu tak minta perlindungan. Sebab itu ditutupkan ayat tu dengan innahu sami'un alim atau innahu huwa sami'ul alim. Tapi kita akan tengok apa beza dia. Yang ni surah Al-A'raf dulu. Kata Imam Ibn Qayyim, uridu itsbat mujarrad al-wasf al-kafi fi al-isti'adzah. Dalam surah Al-A'raf datang dengan lafaz innahu sami'un alim. Baik, dia apa kita kata apa? Tak didatangkan dengan alif lam. Baik. Di sini kata Imam Al-Qayyim, dia hanyalah mujarrad semata-mata nama yang tidak ditegaskan seperti dalam surah Fussilat, nak mengisbatkan, nak menetapkan penyifatan yang cukup untuk isti'adzah. Maksudnya untuk kita kata apa? Kita faham bahawasanya itu sudah memadai untuk kita memohon perlindungan. Kenapa kamu kena mohon perlindungan kepada Allah? Kan? Maksudnya yang paling minima yang perlu kamu tahu,
Tak, maksudnya pengetahuan yang paling minimum yang kamu perlu tahu tentang kenapa kamu kena minta lindung kepada Allah ialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat ataupun Maha mendengar dan Maha mengetahui akan apa yang kita minta perlindungan kepadanya. Dan Allah Ta'ala mendengar permintaan kita. Yang itu yang first. Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Kan? Sami' al-basir. Kan? Allah Ta'ala mendengar dan melihat apa yang hamba dia minta. Kita tengah minta tu, kita tengah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tengah sebut isti'adzah tu, Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala mendengar permohonan kita, perlindungan yang kita minta. So itu cukup untuk kita kata untuk sebagai disebutkan apa dia memadailah kita kata untuk kita tahu permohonan perlindungan kita tu kepada Allah, bahawasanya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga kita yakin bahawasanya dia mendengar apa yang kita minta kita minta lindung tu. Dan bahkan Allah Ta'ala tahu dikabulkan perlindungan yang kita minta, dia lindungi kita, dan dia tahu apa yang bahaya yang mungkin menimpa ataupun apa bahaya yang diselamatkan daripada permohonan kita kepada Allah, perlindungan kita. Contohnya, kita minta lindung hari ini, kita minta perlindungan kita dalam konteks ni, kita minta perlindungan daripada syaitan kan. Jadi, kita tak tahu daripada celah mana syaitan tu nak datang untuk mengganggu kita. Tetapi Allah Ta'ala tahu. Kerana kita makhluk dia. Kerana dia pencipta kita. Dan dia yang menciptakan jin, syaitan yang nak mengganggu anak Adam. Sebab itu bila kita berlindung kepada Allah, maksudnya kita berlindung kepada satu zat yang dah cukup. Bukankah Allah ini dah cukup untuk kita? Allah sendiri kita kata tempat kita minta perlindungan. So maksudnya Tuhan yang mencipta segala sesuatu, tanpa mengetahui hikmah yang lebih daripada itu pun kita dah memadai untuk kita tahu bahawasanya kita sedang memohon perlindungan kepada Tuhan yang mencipta segala sesuatu. So bila kita faham, so dia tak ada lah istilah kita nak takut dekat jin tu. Tu first perkara pertama sekali yang perlu kita tekankan ialah pengetahuan kita tentang Allah, ma'rifatullah, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Wa sifatihil ula. Kita kenal Allah, kita kenal sifat-sifat dia, kita kenal nama-nama dia. Kita kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki dan sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan kepada kita. So bila kita betul-betul kenal Allah, ada lagi tak kita macam nak rasa takutlah dekat syaitan ni? Tak ada lah. Kan? Takutlah dekat hantu. Tak ada lah. Bila kita betul-betul kita tahu apa yang kita ucapkan tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maksudnya kita takkan adalah rasa ketakutan ataupun takut yang lebih ataupun takut yang melampaui batas terhadap perkara-perkara yang memang kita ada takut yang fitrah kan, sebab itu kita minta perlindungan, tetapi tak sampailah takut kita itu sampai tahap kita melanggar perintah Allah ataupun memohon kepada selain Allah kan, macam orang zaman sekarang dia nak minta dia orang dulu-dululah, zaman sekarang dah kurang lah. Orang dulu-dulu dia pergi dekat bawah pokok kan, orang tok nenek dia cerita pokok tu keras lah apa benda, tok tumpang lalulah, minta izin dulu tok, saya nak kencing kat sini, minta izin dulu sebab takut kan, dia minta lindung dengan tok nenek moyang pula. Itu tak jadi kan. Kita kata ketakutan yang membawa kepada kita dekat kepada Allah, iaitulah dengan kita memohon perlindungan kepada Allah. Baik, sebab itu dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah di sini, wal ikhbaru annahu subhanahu yasma'u wa ya'lam. So Allah Ta'ala bila kata innahu sami'un alim dalam surah Al-A'raf, maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita bahawasanya dia mendengar permohonan kita, perlindungan yang kita minta kepada dia, dan dia akan kabulkan, dia akan lindungi kita. So misalnya bila kita sekarang ni dalam situasi yang kita semua bimbang dan gelisah dengan
situasi yang makin membimbangkan di dalam negara kita, iaitu situasi pandemik yang tidak menentu ini, dan kita minta lindung kepada Allah. A'udzubillah. Kan? Apa dia, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa minal jununi, kan? Wa minal barasi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Kita meminta doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar untuk minta mohon perlindungan daripada kita kata apa, daripada penyakit-penyakit yang kronik atau penyakit-penyakit yang buruk, seperti COVID-19 ni. Apatah lagi sekarang ni dah dia menjadi varian yang pelbagai, dan tak ada, boleh jadi ada yang tak ada simptom, tetapi akan menimbulkan apa dia kita kata risiko dan kesakitan yang boleh menyebabkan kematian. Nasallallahu as-salamata wal afiyah, na'udzubillahi min kulli syarr. Baik, jadi kita minta perlindungan, kan? Allahumma inni a'udzubika minal barasi minal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Sebagaimana yang Nabi SAW ajar kita supaya minta perlindungan daripada penyakit-penyakit yang buruk. Dan waktu kita minta tu, maksudnya bila kita sebut doa, bila baca doa tu, kita tahu bahawasanya walaupun orang kata macam-macam pasal COVID-19 ni, pasal ni, kita tetap bergantung penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam masa yang sama kita ambil asbab. Bukannya kita tak ambil asbab. Dia tak takut COVID-19 ni, dia kata tak takut lah. Dia pun keluarlah, tak ikut SOP. Dia tak takut, lepas tu kemudian dia langgar pula undang-undang rentah negeri, kan? Kerajaan tak bagi rentah negeri, dia rentah juga, dia tipu. Itu jadi tak ambil asbab. So kita kena ambil asbab, kerana mengambil asbab iaitu dengan kita menjaga, mengikuti ketetapan waliul am, itu satu ibadat juga. Kita taat kepada ketetapan waliul am, itu kita kena ingat, dan kita kena sentiasa diperingatkan bahawasanya kita mengikuti SOP ni. Kalau kita, macam mana kita nak dapat pahala kalau kita nak ikut SOP? Setengah orang dia tak nampak ikut SOP ni. Tak kira lah, biarlah orang lain nak tak mau ikut SOP, kan? Biarlah, jangan kita kata tu orang politik tak buat, tu orang ni tak buat, tu menteri ni tak ikut SOP, tak, biarlah kat orang, biarlah kat mereka, kan? Dia orang bukannya hujah, kan? Dia orang bukan hujah, kan? Dia tu ke, orang tu ke, kan? Selebriti ni ke, biar kat dia. Kita sekarang ni kita kena faham, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, iaitulah pemerintah dan orang-orang yang diberikan tanggungjawab untuk memimpin kamu, yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin kamu. So Allah Ta'ala perintah, taatilah orang-orang yang diberikan tanggungjawab untuk memimpin kamu, iaitulah di kalangan pemimpin. Dan Allah tak suruh kita cari kesalahan pemimpin tu ke, pemimpin ni tak ikut SOP. Ya, biar lantak kat dia, tapi kita balik kepada asas. Allah suruh kita taat kepada ketetapan pemerintah yang makruf, yang kita sedia maklum kata ni orang tu tak ikut semua, tapi biarlah lantak pi kat depa. Orang utara kata lantak pi kat depa, kita ikut, kan? Walaupun ada orang yang tak percaya, dia kata ni semua konspirasi ke, biar kat depa, tapi kita nak jaga nyawa. So Allah Ta'ala larang kita untuk membunuh diri, larang kita untuk memudaratkan diri, larang untuk kita menimbulkan kemudaratan pada orang lain. So kita ingat bahawa bila kita ikut SOP, kita bukan buat kerana kita semata-mata takut ataupun semata-mata kita nak ikut pemerintah semata-mata, tapi kerana kita taat kepada perintah Allah dan Rasul. Ketika itu kita akan dapat pahala. Maksudnya, betul ke? Kalau kita ikut SOP yang ditetapkan ni, kita kata kita akan dapat pahala. Ya, kalau kita niat untuk mengikuti SOP itu kerana kita taat kepada perintah Allah dan Rasul, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita just buat tu, tak ada niat apa-apa, just takut kena penyakit apa, tak dapat lah. Maksud dapatlah perlindungan tu, tapi boleh jadi juga kita kata, yalah,
tak kira lah kalau dah kena ke tak, belum kena ke, kalau ikut SOP pun dah kena juga macam mana. Tak, yang penting kita kata ya kita cari asbab yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Allah perintahkan supaya kita cari asbab. Antaranya dengan kita mengikuti ketetapan waliul amr. So jangan ikut orang ramai orang kan. Orang ramai orang memanglah orang tu nak pergi merentah negeri, orang tu dia ada dia punya kepentingan ni. Orang kata saya nak balik kampung, orang ni kata saya dah rindu bapak saya dah rindu isteri saya. Semua orang masing-masing ambil kita kata masing-masing mementingkan diri sendiri. Jadi ini kita kata bahaya. Sebab itu kita kata bila kita minta perlindungan kepada Allah dengan doa tadi, dengan perlindungan, minta lindung daripada penyakit, kan? Ini konteks yang lebih luas lah. Tadi kita bincang perlindungan daripada syaitan dan rajam. Sama juga, kita kena hadirkan dalam permohonan kita, perlindungan kita itu kepada Allah, bahawasanya Allah tahu, Allah mendengar permohonan perlindungan kita itu, dan Allah mengetahui, Allah akan lindungi kita, dan Allah akan kabulkan permintaan kita, dan Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita, dan Allah tahu apa bahaya-bahaya yang mungkin akan kena pada kita kalau dia tak selamat, dan dia tak selamatkan kita dan melindungi kita. Sebab itu penting perkara ini. Baik, kemudian kata Imam Ibn Qayyim lagi, fayasma'u isti'adzatuka fayujibuka. Allah Ta'ala mendengar permohonan perlindungan kita. Kita minta lindung, Allah Ta'ala dengar kita isti'adzah. Fayujibuka. Yakinlah Allah akan makbulkan. Bila kita minta lindung, bila kita baca doa tadi, baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta lindung daripada syaitan yang dirjam, minta lindung lagi daripada apa? Minta lindung daripada yang Nabi minta banyak dalam doa kan, minta lindung daripada azab neraka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minta lindung daripada al-ham wal hazan, rasa gelisah, rasa sedih kan. Sekarang kan kita kalau kita tengok balik, memang kita pun tak nafikan bila pandemik ini, PKP yang ketiga pula, kemudian berlakunya kita kata bilangan kes yang berlaku dalam negara kita pun makin meningkat dan makin membimbangkan dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok balik, dia akan memang kita tak nafikan akan mendatangkan pelbagai kesan lah. Antaranya adalah bagaimana kita lihat ada orang-orang yang kita kata stres, ada yang depression, ada yang macam-macam. Sebab itu kita minta lindung daripada al-ham wal hazan. Itulah minta lindung daripada rasa gelisah, rasa sedih, rasa tidak tenang. Kita minta lindung kan, yang Nabi ajar, minta lindung daripada fitnah dunia, fitnah azab kubur, minta lindung daripada fitnah Dajjal, minta lindung daripada penyakit. So Nabi ajar kita, bila kita sebut, kita kena yakin bila kita minta lindung tu, kita telah berlindung dengan Allah Jalla wa'ala, Allah As-Sami'ul Alim, Allah Al-Kabirul Muta'al, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita kata bukan salang-salang kita minta perlindungan. Bahkan itulah yang asas yang perlu kita tetapkan, pasakkan dalam hati kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita tak mengabaikan mengambil asbab, ikhtiar kita dengan kita mengikuti SOP dan juga mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sebagainya. So kita pun geleng kepala juga hari ni bila orang ialah dah sebab kita sendirilah, bukan kita nak cakap dekat mana-mana pihak kan. Bila ialah tak guna juga kalau pemerintah dah tetapkan ketetapan, kita pula memudah-mudah, kita pula masih lagi ada yang bawa anak-anak pergi ke shopping mall kan. Raya pun pergi juga bawa anak-anak walaupun kes makin meningkat. So tidak ada kita kata rasa bertanggungjawab. Ada yang sanggup menipu, merentah negeri, menipu tak jujur bila dah di swab test tu dah didapati positif, tak jujur, tak bagi tahu dah kena, kemudian menjangkit kepada orang lain. Itu sebenarnya akan menimbulkan kemudaratan dan orang tu berdosa sebab kita telah menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Sebab itu apa pun jangan pentingkan diri sendiri. Kita fikir tanggungjawab kita
di hadapan Allah, tanggungjawab kita dengan masyarakat dan sebagainya, supaya kita kita kata dapat mengelakkan daripada mudaratan tu lebih luas. Baik. Wa ya'lamu ma tasta'idhu minhu fayadfa'uhu anka. Maka Allah mengetahui apa yang kita minta perlindungan daripadanya. Dan Allah akan menolak kemudaratan yang kita minta berlindung tu daripada kita. Allah akan lindungi kita. Fas-sam'u lil kalamil musta'id. Maksudnya Allah mendengar permohonan, rintihan orang yang memohon perlindungan tadi. Wal ilmu lil fi'lil musta'adhi min atau lil fi'lil musta'adha min. Dan pengetahuan Allah mengetahui apa yang kita minta lindung tu, apa bahaya dia. Allah tahu. Apa bahaya untuk kita. So Allah Ta'ala tahu. So Allah Ta'ala pun lindungi kita. Allah Ta'ala lindungi kita. Ya, kerana dia tahu kalau kita contohnya katakanlah yalah qadarullah ma syaa wa fa'al. Maksudnya sebelum ni kita pun sangka gelombang yang kedua tu ataupun PKP yang kedua tu dah okey kan. Sebab tu ramai orang yang macam ambil sambil lewa lah kan. Kemudian terlampau cepat juga buka pusat-pusat pengajian ataupun secara fizikal. Sekolah-sekolah pun terlampau awal dibuka. Kemudian tak konsisten tu, kita tengoklah macam mana dia memberi kesan jugalah kan. Sebab tu betul lah macam orang ramai duk cakap kalau nak buat lockdown ni buat lockdown total kan. So, kalau betul-betul lah serius kan. Tapi yalah macam-macam lah, ada orang kata ekonomi lah, macam kita pun tak boleh nak cakap apa lah. Tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Yang mana yang lebih baik Allah Ta'ala tahu. Sebab itu kita tak perlu, maksudnya bila kita terlampau dengar cakap orang tu cakap ni, orang cakap ni, tak jadilah, tak jadi kerja lah. Kita kata kita nak ikut orang tu, kita nak ikut orang ni, tak jadi kerja. Sebab tu kita balik pada perintah syarak. So dalam keadaan pandemik macam ni, memang nak buat apa, duduk kat rumah lah. Kalau kita dah tak ada urusan yang mendesak, duduk kat rumah lah kan. Dan kita kata kena balik-baliklah macam bekerja daripada rumah dan sebagainya tu kena dipertimbangkan semula kan. Macam kita pengajian kita ni alhamdulillah lah, kita daripada, maksudnya macam contoh pengajian online ni konsisten daripada awal. So ini antara asbab yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita berlindung daripada keburukan kan. Sebab itu Allah Ta'ala tahu. So walaupun kita macam tak best lah, tak ada zoo lah, kita tak buat kelas ni dengan fizikal kan, kurang keberkatan lah, kita rasa macam tu kan, kita rasa macam tu dan sebagainya. Solat kat rumah ni rasa macam tak seronok lah, solat kat rumah ni dah lama tak pergi masjid. Kita rasa itu perasaan kita. Tapi Allah Ta'ala lagi tahu, Allah Ta'ala lebih tahu kan? Maksudnya apa mara bahaya yang mungkin dihadapi oleh kita, apa yang mungkin akan berlaku kalau kita tak mengambil asbab yang syar'i kan. Yalah, kita bagi contoh yang mudah lah, macam kuliah secara fizikal. Walaupun di masjid ke di surau kan, kalau kita tengok memanglah kalau ikut kita punya sangkaan atau kita punya benda tu macam boleh dikawal. Okey, orang kita letakkan SOP gini kan. Macam-macam SOP kita letak kan. Tetapi adakah benda tu boleh dikawal? Contohnya macam masjid, surau. Sebenarnya masjid dengan surau ni paling susah sekali nak dikawal. Sebab apa? Sebab dia punya kehadiran tu berbeza dengan tempat-tempat lain kan. Kerana masjid ni tempat ibadat, kemudian surau pun tempat ibadat. So kita pun tak, memanglah kita boleh letakkan SOP, kita boleh suruh orang tulis nama apa semua, tapi kita tak tahu macam mana kita kata kemudaratan itu akan datang melalui perkara yang kita tak boleh kontrol. Kadang-kadang ada orang yang dia datang tu dia tak tahu pun tentang SOP ni, dia datang kemudian dia kan. Ada orang yang dia tak ambil tahu pun tentang SOP, ataupun orang yang datang dia dah sekarang ni dah lebih menggerunkan apabila varian-varian yang ditemui sekarang ni dah makin advance. Virus tu pun dah macam-macam varian baru, South Africa lah, India lah, macam-macam. So kemudian dia pun dah jadi sporadik kan. Sporadik maksudnya kita pun tak tahu dah, dia dah masuk dalam community.
Kalau ada orang yang dah kena, dia tak pergi buat swab test, tak kuarantin lah, macam-macam kan, tak ada simptom lah apa semua. Sebab itulah dalam situasi sekarang, jalan yang terbaik adalah kita melazimi rumah. Melazimi rumah. Kalau tak ada apa kita kata, tak ada urusan yang mendesak, duduk kat rumah lah. Kan? Kalau orang yang ada kerja dan sebagainya yang tak boleh nak, yelah dia kena keluar juga, itu lain cerita lah kan. Tapi kena jaga lah SOP, tapi paling kurang ambil asbab, minta perlindungan kepada Allah. Tapi yang bagi mereka yang memang tak ada urusan penting untuk dibuat di luar, nak musafir apa, duduklah dekat rumah. Sebab kita nak kena bantu. Kita kesian tengok dekat petugas barisan hadapan. Benda ni kita kena ulang-ulang lah pasal dia dah PKP yang kali ketiga. So benda tu kalau kita tak ingatkan, benda tu kita lupa. Dan kita lupa tentang macam mana perintah Nabi SAW supaya kita tak kita kata kita menjaga diri kita dan kita tak menimbulkan kemudaratan pada orang lain kan. Jadi itu kita kena faham. Baik. Wa bidzalika yahsulu maqsudul isti'adzah, dan dengan itulah, dengan hal tersebut, itulah kita tahu, kita yakin Allah tu Maha mendengar dan Maha melihat ataupun Maha mengetahui akan bahaya yang mungkin kena pada kita dan apa yang kita minta lindung itu, dan dia mendengar dan memustajabkan, memakbulkan perlindungan dan permohonan kita itu, maka inilah terhasil maksud isti'adzah. Inilah maksud isti'adzah. Sebab kita berlindung kepada Allah semata-mata. Kita berlindung kepada Allah semata-mata. Wa hadzal ma'na syamilu lil mawdi'ain. Makna ini dia merangkumi kedua-dua tempat. Maksudnya kedua-dua ayat tadi. Dalam surah Fussilat pun makna ini ada dalam surah Fussilat. Dalam surah Al-A'raf pun inilah makna dia. So ini kita kata yang Imam Ibn Qayyim kata apa? Ithbati mujarradil wasfil kafi fil isti'adzah. Maksudnya dia adalah apa kita kata sifat yang cukup ataupun sifat yang memadai untuk kita faham tentang maksud isti'adzah. Semua orang kalau difaham ni, insya-Allah maksudnya dia akan dilindungi oleh Allah daripada syaitan yang direjam dan daripada apa yang diminta perlindungan kepada Allah daripada hal-hal yang memudaratkan tadi, macam penyakit, macam perasaan sedih, macam perasaan gelisah kan. Semua tu kita kena minta lindung. Sebab tu penyakit yang berbahaya kita minta lindung kepada Allah. Daripada azab kubur kita minta lindung, daripada azab neraka kita minta lindung, daripada fitnah dunia, fitnah mati. Kita minta lindung dari fitnah dajjal. Semuanya itu kalau kita tahu bahawasanya Allah mendengar permohonan kita dan Allah tahu apa yang kita minta lindung tu, bahaya dia yang Allah lindungi kita daripadanya, maka itu sudah cukup dan memadai untuk kita mengucapkan isti'adzah. Maksudnya tercapailah maksud isti'adzah. Baik. وامتاز المذكور في فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم وعلمه بهم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقالوا أترون الله يسمع ما نقول وقال أحدهم يسمع إن جحرنا ولا يسمع إن أخفينا فقال الآخر إن سمع بعضه سمع كله فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون إلى قوله من الخاسرين. Baik. Jadi ini kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, adapun wamtaz al-madhkur fi Fussilat. Baik. Dalam surah Fussilat, ayat dalam Fussilat tadi, dia lebih istimewa ataupun lebih, maknanya ada makna yang lebih berbanding dengan surah Al-A'raf. Dia lebih kita kata lebih, dia ada makna yang
lebih. Dia lebih istimewa berbanding dalam surah Al-A'raf, kan. Apa yang dia lebih berbanding dalam surah Al-A'raf? Maksudnya di sini dia makna yang lebih tegas. Dia memiliki makna yang lebih tegas. Dan takkid, jadi bimazid takkid wa ta'rif wa takhsis. Dan juga dari sudut apa definitif dan juga lebih khusus. Kerana ayat tersebut disebutkan setelah Allah membantah orang-orang yang meragui akan ilmu dan pendengaran Allah. Orang yang meragui sifat Allah. Orang yang yang ada keraguan terhadap sifat as-sam', yakni sifat Allah itu as-sami', dia maha mendengar akan ucapan dan mengetahui berkenaan dengan keadaan hamba-Nya. Orang yang ada keraguan. Sebab ayat tu kalau kita tengok balik ayat tu Allah Ta'ala nak bantah. Allah Ta'ala nak bantah orang, dan surah Fussilat tu Allah nak bantah orang yang ada keraguan terhadap pengetahuan dan pendengaran Allah. Sifat Allah Ta'ala yang maha mendengar. So orang yang ada ragu-ragu dengan kekuasaan Allah, dengan kudrah Allah, dengan sifat Allah. So sebab itu dia datang dengan tegas. Dan ini bertepatan dengan ataupun bersesuaian dalil ini kalau kita tengok balik seperti mana yang sabit di dalam hadis sahihain, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, kata Ibnu Mas'ud, ijtama'a 'indal baiti thalathatu nafar. Baik. Ada 3 orang berhimpun di Baitullah. Ada 3 orang berhimpun di Baitullah. Baik. Qurasyian wa Thaqafi atau Thaqafiyan wa Qurasyi. 3 orang ni, 2 orang Quraisy, seorang Thaqafi, atau 2 orang Thaqafi, seorang Quraisy. Dia dekat-dekat je Quraisy dengan Thaqafi ni, Bani Thaqif dengan Bani Quraisy. Kerana dua-duanya adalah kabilah yang hebat dan kabilah yang besar lah di Mekah. Di Mekah dan Taif, kan. Adanya 3 orang ni. Tak kiralah 2 Quraisy ke atau 2 Thaqafi ke ataupun sebaliknya 2 Thaqafi 1 Quraisy, maka itu tak dipastikan oleh Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud sebutkan sifat mereka. Kathirun syahmu butunihim. Sifat mereka ni kathiru syahmu butunihim ni, banyak lemak di perut-perut mereka. Ni Ibnu Mas'ud kata banyak lemak di perut-perut mereka. Maksudnya mereka ni adalah berperut gendut. Perut mereka ni gendut. Kemudian apa kata Ibn Mas'ud lagi? Qalilun fiqhi qulubihim. Dahlah perut mereka ni banyak lemak, maksudnya gendut, tetapi dan hati mereka pula sedikit kefahaman. Sedikit kefahaman. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Adakah Ibn Mas'ud nak cela orang yang gendut? Orang yang gemuk? Gemuk itu sendiri taklah tercela pada fizikal. Dari sudut pada zatnya, pada fizikal seseorang, kalau seseorang tu gemuk, taklah tercela semata-mata dia gemuk. So kita kena faham, kita tak boleh salah sangka pula, kan. Tetapi memang dalam banyak hadis, banyak hadis memanglah kita kata gendut ni ataupun gemuk ni memang dicela kalau ianya kalau kita tengok, kalau ianya dapat memudaratkan iman atau memudaratkan keilmuan seseorang, ataupun dapat memberi ataupun kita kata senang ceritalah, kalau gemuk tu kemudian dia tak kita kata apa, dia memudaratkan dari sudut dia bermewah-mewah dengan kelazatan dunia, kan. Disebabkan itulah dia berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada menuntut ilmu dan sebagainya. Maksudnya itu kita kena faham. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Syu'abul Iman, Imam Al-Bahaqi riwayatkan daripada Wahab Ibn Munabbih. Ini satu perkataan yang kita boleh kongsikan sebagai muhasabah untuk diri kita lah. Sebab kita ni bila duduk dekat rumah ni, PKP yang ketiga ni, makan, kan. Makan, kemudian dia duduk kat rumah, kan. Kadang-kadang tu kurang buat dia tak ada pergerakan fizikal sangat. Kalau orang yang ada
tanah lapang apa semua boleh jadi keluar rumah kan. Tapi kalau orang yang duduk dekat flat atau rumah-rumah kondominium ke apa, dia nak keluar pun tak boleh kan, dia duduk dekat rumah. Jadi buatlah, bergeraklah juga bagi peluh dan sebagainya supaya kita taklah gemuk kan. Taklah gemuk. Tapi nak bagi tahu perkataan Wahab bin Munabbih, dia kata apa? Ada skip dulu perkataan Ibn Mas'ud tu, maksudnya kita skip dulu yang perkataan Ibn Mas'ud ni, kita tengok perkataan Wahab bin Munabbih nak bagi tahu apa maksud kathirun syahmu butunihim qalilun fiqhu qulubihim. So seakan-akan Ibn Mas'ud nak bagi tahu dekat kita, ini sikap orang-orang akhir zaman atau orang-orang yang jauh daripada sunnah Nabi atau orang-orang yang jauh daripada ilmu. Sebab itu kita tengok sini Wahab bin Munabbih sebut kan, laisa min bani adam ahabbu ila syaitanihi minal akulin nawam. So ini dalam perkataan Wahab bin Munabbih dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad. Maksudnya tidak ada sesuatu keadaan bagi anak Adam yang paling dicintai oleh syaitannya melainkan orang yang banyak makan dan banyak tidur. Minal akulin nawam. So ini kaitan dia, maksudnya selalunya orang yang banyak tidur dan banyak makan, dia akan gendut lah kan. Gendut kan. Kita bukan kata kat orang, kita kata kat diri kita jugalah. Kan? Makin PKP ni makin kita pun berselera, ada yang tak berselera, tapi yalah, itu kita kata menyebabkan macam-macam juga, stres dan sebagainya kan. Jadi ini perkataan Wahab bin Munabbih ni, dia kata laisa min bani adam ahabbu ila syaitanihi minal akulin nawam. Tidak ada di kalangan anak Adam ni perkara yang paling dicintai oleh syaitannya melainkan al-akul an-nawam, sikap yang suka makan banyak dan tidur banyak. Kan. Fudail bin Iyad pula kata apa? Khaslatani tuqassiyanil qalba. Dua sifat yang akan mengeraskan hati. Kathratun naumi wa kathratul akli. Banyak tidur dan banyak makan. Tidur dan banyak makan. Ini dalam Syu'abul Iman. Kataan Fudail bin Iyad rahimahullah dan perkataan Wahab bin Munabbih. Jadi apa kaitan dengan perkataan Ibn Mas'ud ni? Maksudnya Ibn Mas'ud bagi tahu kat kita, sifat orang yang berhimpun tadi, mereka adalah orang yang banyak lemak di perut mereka. Qalilun fiqh qulubihim, sedikit kefahaman dalam hati mereka. Maksudnya mereka ni orang yang jahil. Kalau gemuk alim boleh, ada juga kita kata afdal lah sebab dia alim. Tapi kalau gemuk dah gemuk tapi qalilun fiqh qulubihim, tak ada ilmu pula, tak ada kefakihan, tak ada kefahaman. Kan? Tak ada apa? Ini memang yang sifat paling rugilah. Maksudnya paling rugilah kan. Sebab itu kita kata dia bukan semata-mata kerana fizikal, tetapi kerana disebabkan oleh fizikal tadi menghalang dia untuk menuntut ilmu ke, fizikal tu menyebabkan dia malas ke. Itu yang sebenarnya yang lebih tercela. Kalau setakat orang tu dia fizikal, dia dah fizikal, dia memang gemuk, memang buncit ke apa ke, memang nak buat macam mana kan, macam tu kita tak boleh nak cela kan, kerana itu memang sifat fizikal dia. Tetapi ialah bagi kita kan, kita muhasabah lah, maksudnya kita takkanlah, ialah bila Nabi SAW pun dah bagi tahu tentang tentang keadaan orang akhir zaman, antaranya adalah wa dhahara fihi musiman ataupun fihi musaman ataupun sumnah, iaitulah apa kita kata kegendutan lah kan, obesity ke apa kan. Kita pun maksudnya dari sudut kesihatan pun Islam memerintahkan kita untuk jaga kesihatan. So kena adalah usaha untuk kita cuba untuk kuruskan badan, untuk kita kata dapatkan kita jaga kesihatan lah yang penting kan, itu yang penting. So di kat situ kita kena faham. Baik. Mereka ni, apa mereka kata? Faqalu. Ni tengok bila mereka ni dalam, kita kena nampak sebab apa mereka ni Ibn Mas'ud sifatkan kurang kefahaman. Antaranya faktornya adalah kerana fizikal mereka tadi adalah natijah daripada kemalasan mereka. Kemalasan, banyak makan, banyak tidur. Dan kurang untuk menuntut ilmu ataupun kurang untuk kita kata
berusaha untuk mendapatkan kefahaman dalam agama. Sebab tu dia jadi macam tu. Mereka kata apa? Atarawna Allah yasma'u ma naqul. Kamu rasa Allah Ta'ala dengar ke apa yang kita cakap? Na'udzubillah. Tengok. Disebabkan oleh fizikal yang kita kata, dia bukan sebab fizikal tadi, disebabkan oleh cara hidup, lifestyle yang berpunca daripada kemalasan. Sebab itu dalam asar atau dalam hadis yang lain, memang Nabi SAW bagi tahu dah akhir zaman ni akan ada orang yang hanya duduk di atas kursi-kursi sofa mereka, dalam keadaan mereka menolak hadis. Dalam keadaan mereka kata, apa yang kami dapati dalam Quran itu saja yang kami terima. Apa yang datang dalam hadis kami tolak, kan? Ada kan? Dalam hadis-hadis, contoh kita boleh buka dalam Zammul Kalam oleh Al-Imam Al-Harawi, ada disebutkan lafaz yang berbeza-beza, riwayat yang berbeza-beza. Maksudnya akan datang zaman yang mana orang hanya duduk bermalas-malasan lah. Maksudnya duduk dekat kursi empuk-empuk, sofa empuk-empuk, malas. Malas menuntut ilmu, malas nak belajar, malas nak mengaji, malas nak baca buku, malas, semua malas. Duduk atas kursi, duduk apa yang orang dengar, dia cakap, apa yang dia dengar orang cakap, apa yang dia dapati, dia tengok dalam Quran sikit, kemudian dia terima, macam tu sahaja, tanpa dia ada usaha. Sebab tu orang macam ni lah dia akan, kita kata akan menatijahkan kurang kefahaman. Bila maksudnya fizikal itu mempengaruhi lifestyle ataupun cara hidup mereka. Malah ibadat, kan. Sebab tu dia kata, kita nak sihat, kita nak jadi kurus ni bukan kerana kita nak tayang badan kita kat orang, kan. Setengah orang tu dia nak kurus pasal dia nak tayang badan. Tak, bukan, itu niat dah tak betul. Kita bukanlah, kita kata macam orang kafir, orang tak beriman kepada Allah. Mereka memanglah kalau pergi gym apa semua, kan, mereka memang nak tayang badan. Tak payahlah ikut dia orang, kan. Jadi kita riyadhah, buat apa-apa, tutup aurat, kan. Riyadhah tutup aurat, jangan duk tayang juga badan, kan. Naik basikal ke apa, jangan duk pakai ketat-ketat, kan. Boleh je naik basikal tak pakai ketat-ketat, kan. Jangan ikut sangat budaya orang-orang tak beriman ni, kan. Jadi kita buat benda tu kerana kita nak supaya kita cergas dalam ibadat, supaya kita cergas dalam menuntut ilmu, kita cergas dalam kerjaan yang kita buat. Semata-mata kita nak beribadat kepada Allah, supaya kita semangat dalam beribadat, kita sihat badan kita, kan. Sebab tu dia bagi kesan. Sebab tu mereka ni kata apa? Orang yang tengok kathirun syahmu butunihim. Ibn Mas'ud kata dia orang ni gendut. Qalilun fiqhi qulubihim. Tetapi hati mereka ni sedikit kefahaman. Hati mereka. Mereka kata sesama mereka, engkau rasa Allah Ta'ala dengar tak apa yang kita cakap? Faqala ahaduhum. Berkatalah salah seorang di kalangan mereka. Yasma'u in jaharna. Allah dengar kalau kita kuatkan, kita keraskan suara kita. Nampak tak? Wala yasma'u in akhfayna. Allah tak dengar kalau kita sembunyi, kita cakap tu slow. Nampak tak? Kesan. Siapa kata fizikal tak memberi kesan kepada? Penjagaan fizikal memberi kesan terhadap, kita kata, kefahaman ataupun memberi kesan terhadap kecergasan kita di dalam berfikir, kecergasan kita dalam ibadat, kecergasan kita dalam memproses ilmu dan maklumat. So, dia ada kaitan. Tengok, disebabkan oleh fizikal mereka tadi yang berpunca daripada kemalasan mereka, berpunca daripada sikap mereka yang bermudah-mudahan, akhir sekali keluar perkataan ni. Dia kata, Allah dengar kalau kita keraskan suara. Allah tak dengar kalau kita slowkan, kita perlahankan suara. Tapi seorang lagi yang bijak, tengok, seorang lagi, ada dalam tiga orang tu, seorang ni bijak. So kat sini, tak semua yang kita tak boleh kata daripada hadis Ibn Mas'ud ni, maksud tiga orang tu, tiga Ibn Mas'ud sifatkan mereka ni kathiru syahan, fizikal mereka agak gemuk.
Tapi seorang tu yang bijak. So tak semestinya gemuk ni tak bijak kan. Boleh jadi yang gemuk tu dia bijak pasal dia makan cukup. Kemudian dia tidur pun cukup. Kan? Jadi dan boleh jadi dia kita kata ialah berbeza lah dari sudut lifestyle orang tu, dan yang paling penting hidayah, petunjuk, kefahaman ni bukan milik kita, dan kita tak boleh nak ukur neraca orang tu bijak ke, orang tu faham ke apa dengan fizikal kan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu paling penting. So kita tak boleh jadikan neraca fizikal dia, dia kurus dia faham banyak, tak boleh. Dia gemuk dia tak faham. Tak. Dia gemuk dia macam ni. Tak, jangan kita jadikan neraca. Ibn Mas'ud dia hanya sifatkan sifat fizikal mereka. Tetapi dia sifatkan yang majoriti daripada 3 orang tu yang tak faham. Sebab tu dia boleh cakap macam tu. Dalam hadis yang kita baca yang tadi, Allah Ta'ala tak melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak melihat kepada rupa paras kamu. Ila ajsadikum, kepada fizikal kamu. Allah Ta'ala tak tengok kita ni kurus ke, kita ni gemuk ke. Allah Ta'ala tak tengok Allah. Tak. Itu bukan kita kata sudut mahallun nazarillah. Tempat tumpuan pandangan Allah pada kita. Tak. Allah Ta'ala tengok Allah, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala akan lihat pada hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. So Allah Ta'ala tak pernah letakkan neraca penglihatan dia, yang apa yang dilihat, apa yang dia nak hukum pada hamba-hamba dia tu sebatas pada fizikal. So kita pun kena hati-hatilah, jangan kita ulu dalam isu ni kan. Maksudnya kita kena ikut yang apa Nabi sebut lah. So jangan kena ambil lah hadis lain pula. Tak semua orang gemuk ni malas. Boleh jadi orang gemuk tu, dia gemuk tu pasal dia, kita kata pasal dia happy. Kan? Kita sangka baik pasal dia happy. Dia happy dengan hidup dia. Tak semestinya dia makan saja. Boleh jadi dia menuntut ilmu lebih banyak daripada orang yang kurus. Kan? Boleh jadi dia menuntut ilmu lebih banyak daripada dia baca buku lebih banyak daripada orang yang kurus tadi. Dan bila dia baca banyak, memang kita jumpa ada orang dia baca banyak. Jadi bila dia baca banyak, kita kena faham bila membaca banyak ni dia perlukan tenaga. Baca banyak kemudian dia nak proses maklumat. Dia kena makan banyak. Juga. So dia berbeza tau. Kita tak boleh katakan lifestyle seseorang tu berbeza-beza. Sebab tu kita tengok, yalah macam kita tengoklah dalam tak semestinya juga orang tu gemuk disebabkan makan banyak. Memang Allah nak jadikan fizikal dia macam tu. Kan? Contohnya macam even Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, waktu dah Ummul Mukminin Aisyah dah semakin tua kan, makin gemuk. Kan? Dalam hadis makin gemuk. So tak jadi isu kan. Maksudnya kalau kita tengok balik, dia tak bercanggah lah dengan, bukanlah gemuk itu bukanlah secara mutlaknya tercela. Cuma kalau kegemukan itu menyebabkan kemalasan dalam ibadat, memberi kesan yang buruk terhadap gaya hidup kita, yang menyebabkan kita tak faham tentang urusan agama, tak faham tentang Allah Ta'ala, inilah yang dicela. Sebab tu kita kata, cuma kita ambil, kita bukan nak kata orang kita muhasabah diri. Kita muhasabah diri kan. Supaya jangan sampai obes. Contoh kan, jangan sampai obesity. Itu je. Sihat, walafiat, alhamdulillah. Kan? Buatlah urusan kita, dan jangan sampai kita tahap kita kata apa yang dapat memudaratkanlah kita sampai kita malas dan sebagainya. Jangan. Baik, sebab itu orang tadi tu yang tak bijak ni, yang tak faham tadi, dia kata Allah tak dengar melainkan kalau kita kuatkan suara. Nampak? Dia kesan. Dia memberi kesan. Dan kalau kita Allah dengar hanya yasma' in jaharna. Wala yasma' in akhfaina. Dia tak dengar kalau kita perlahankan suara. So yang satu lagi tu dia counter balik, dia jawab balik. Seorang lagi daripada 3 orang tu, seorang tu
Beza. Dia kata in sami'a ba'dahu sami'a kullahu. Kalau dia dah dengar sebahagian kataan kita, dia dengarlah semuanya. Allah kan Tuhan kita kan. Jadi kalau dia dengar yang sedikit, yang sebahagian yang kecil, yang apa perlahan, sudah tentulah dia dengar semua. Sama ada perlahan ke kuat ke dia dengar. Maka Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Dan kamu tak boleh berlindung. Wa ma kuntum tastatiruna. Kamu tak boleh nak berlindung daripada pengetahuan Allah, daripada penglihatan Allah. Tak boleh kita nak berlindung kat mana dengan pengetahuan Allah. Kita nak berlindung ke mana daripada penglihatan dan pendengaran Allah. An yashhada 'alaikum sam'ukum. Jadi Allah jadikan pendengaran kamu itu sebagai saksi. So Allah Ta'ala jadikan benda yang dekat dengan kita, pendengaran kita tu akan menjadi saksi kepada kita. Wala absarukum wala juludukum. Maksudnya penglihatan kita, apa dia kita kata, kulit kita, semua tu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. So apa yang ada dekat dengan kita itu dah dikuasai, dah kita kata akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maksudnya menunjukkan Allah Taala tahu segala-galanya. Kan? Kalau kita tengok ayat ni dalam surah Fussilat ayat 22 kan, semasa kamu berlindung, kamu tak boleh melindunglah daripada apa, wa ma kuntum daripada kita kata daripada pengetahuan Allah. Kamu tak boleh berlindung. Ataupun dalam ayat ni kita kata, dan semasa kamu berlindung, ketika melakukan apa yang kamu buatlah, dosa ke apa benda, bukanlah apa, kamu tak boleh lindung, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu itu menjadi saksi terhadap perbuatan kamu. Kamu tak rasa takut tentang persaksian penglihatan kamu, pendengaran kamu, dan juga kulit-kulit kamu. Kamu tak pernah rasa takut benda-benda ini yang Allah jadikan pada tubuh badan kamu itu akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan, berupa maksiat, pelanggaran, dosa dan sebagainya. Kamu tak pernah rasa takut. Kamu rasa kamu boleh berlindung. Tapi kamu sebenarnya hakikatnya tak boleh berlindung. Baik. Kemudian kata walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Maksudnya bukanlah disebabkan oleh kamu rasa takut kepada Allah, tapi kerana sangkaan kamu. Sangkaan kamu yang buruk, yang tak betul, yang menyangka bahawa Allah itu tak mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi. So ayat ni kalau kita tengok dalam ayat ini, ayat 22, ayat 23, Allah kata apa? Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan sangkaan kamu, keyakinan kamu yang demikian, yang kamu ingat Allah Ta'ala tak dengar melainkan kuat-kuat saja. Yang sembunyi-sembunyi, yang slow-slow Allah tak dengar. Ini Allah kata apa? Sangkaan kamu yang bahaya akan membinasakan kamu. Sebab tu Allah kata, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Ardaakum ay ahlakakum. Yang akan memusnahkan kamu. Fa asbahtum minal khasirin. Dan maka ia akan menjadikan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. So di sini kita kena faham keyakinan ataupun sangkaan yang salah terhadap Allah ini termasuk dalam kategori i'tiqad yang batil terhadap Allah. Sangkaan kita kepada Allah dengan sangkaan yang salah termasuk dalam perkara yang boleh merosakkan i'tiqad kita, merosakkan iman, merosakkan akidah. Contohnya ini. Sebab itu Allah sifatkan apa? Ardaakum. Sangkaan kamu itu Allah kata dalam kat situ tak disertakan, kat situ sampai ayat 22 je. Ayat 23 Allah kata wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum.
Dan demikianlah sangkaan yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu yang akan membinasakan kamu. So hati-hati bila kita sangka buruk dengan Tuhan, dia bukanlah benda yang ringan. Sangka buruk dengan Tuhan ni macam-macam. Antaranya adalah kita menyifatkan Allah dengan apa yang Allah tak sifatkan. Sangka buruk. Macam kes tadi lah. 3 orang tadi. Seorang tu bijak, yang 2 orang tadi tu. Ataupun sebaliknya. So dia kata Allah dengar bila kita kuat. Suara kita kuat. Bila kita slowkan suara, dia tak dengar. Kerana teringat orang kita. Dia bagi alasan nak buat benda bid'ah. Dia bagi alasan yang sama. Apa contoh? Dia kata, kenapa kita kena baca doa ramai-ramai, kena amin ramai-ramai? Pasal kalau kita baca doa ramai-ramai, kena amin ramai-ramai jama'i, Allah lagi dengar. Dia kata macam tu. Nampak tak? Kesan daripada sangkaan buruk kepada Allah. Dia bermula daripada i'tiqad yang batil. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. Sangkaan yang buruk terhadap Allah. Sangkaan yang dusta terhadap Allah. Nampak? Ada orang di dekat itu. Kita doa ramai-ramai, amin ramai-ramai jema'i, doa jama'i ramai-ramai ni, kan? Allah, ya Allah, dengan kuat pula tu. Lepas tu buat ramai-ramai, amin ramai-ramai ni doa ramai-ramai. Dia kata, ni lagi dekat. Dia kata, ni lagi Allah dengar. Siap pakai mic apa semua kan. Ni lagi Allah dengar. Kalau seorang-seorang ni, kan. Sebab dia ada sangka buruk. Walaupun dia tak kata. Tapi anda pernah dengar orang jawab, orang bagi alasan macam tu. Dia kata, kita kena buat secara jama'i barulah semangat. Itu satu lagi. Kalau seorang-seorang tak semangat, baca Quran kena ramai-ramai, kena baca ramai-ramai, kan? Baca jama'i ramai-ramai, baru semangat. Kita baru Allah terima pasal kita ramai-ramai. Tak. Itu sangkaan kamu. Tak semua ibadat kita diperintahkan untuk buat secara jamaah. Betul tak? Ada solat jamaah. Tapi doa lepas solat tak diperintahkan untuk buat jama'i. Doa seorang-seorang. Kan? Apa lagi? Selawat kepada Nabi SAW tak diperintahkan untuk buat jama'i, buat ramai-ramai. Buat ramai-ramai. Jerit. Zikir. Berzikir. Allah Ta'ala tak perintahkan kita berzikir dengan secara jama'i, buat ramai-ramai. Zikir. Seorang-seorang. Perlahan ke? Yang diperintahkan Allah, perlahankan suara. Allah Ta'ala dengar. Walaupun kita seorang-seorang. Nampak? So samalah disebabkan oleh sangka buruk. Ataupun disebabkan oleh sangkaan yang tidak benar terhadap Allah. Contoh Allah kata, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Seakan-akan mereka menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tak tahu sebahagian besar apa yang mereka lakukan. Sama lah. Kan? Kita duduk bersendirian di rumah. Allah Ta'ala tahu. Tutup lampu ke? Allah Ta'ala tahu apa kita buat. Duduk di ceruk mana, nak lari kat mana pun, Allah Ta'ala tahu. Nyorok bawah meja pun, Allah Ta'ala tahu. Jadi, kesalahan yang melibatkan i'tiqad, yakni keyakinan, sangkaan yang tidak benar terhadap Allah adalah sesuatu yang sangat besar natijahnya. So Allah kata, ardakum ay ahlakakum, akan memusnahkan. Apa contoh lagi sangka buruk pada Allah? Orang yang kata Allah ada anak, itu termasuk dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum. Masuk. Kata Allah ada anak. Orang Kristian. Itu termasuk dalam dhanantum bi rabbikum ardakum. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum. Termasuk dalam sangkaan yang salah, sangkaan yang i'tiqad, kepercayaan yang tak benar terhadap Tuhan, yang akan mencelakakan dan yang akan musnahkan seseorang. Kata Allah ada anak. Apa lagi contoh?
kata Allah di mana-mana. Sama. Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat. Ni sama juga, sangkaan buruk. Dan dia nak maksudkan Allah tak bertempat tu, Allah tak di atas arasy. Dia tolak sifat-sifat Allah. Sama. Itu Allah tidak bertempat. Kat mana tak tahu. Dah last sekali dalam diri. Dah tak bertempat kat mana? Oh, tak boleh. Dia pun datang ke bahasan ilmu kalam pula. Itu termasuk menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tak selayaknya ataupun yang tak disifatkan oleh Allah, atau menafikan apa yang Allah isbatkan. Allah isbatkan dia tinggi di atas langit, beristiwa di atas arasnya. Tapi dia nafi. Ini sangka buruk. Termasuk dalam وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. Termasuk. Jadi kalau kita tengok Imam Ibn Qayyim rahimahullah masukkan ayat ini dalam perbahasan berkenaan dengan asma' wa sifat, berkenaan dengan dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, dibincangkan tentang sangka buruk. Apa maksud sangka buruk? Antaranya adalah keyakinan yang salah terhadap Allah. Sebab itu bahaya. Sebab itu bahaya, sangat bahaya. Sebab itu itulah faedah yang kita boleh dapat dari surah Fussilat tu. Kenapa datang dalam ayat itu innahu huwas samiul alim, dia datang dalam takkid, dalam penegasan. Dia berbeza dengan surah Al-A'raf walaupun kedua-duanya mengandungi makna yang sama, tetapi kenapa dia berbeza dengan ayat dalam surah Al-A'raf. So itu kita boleh dapat faedah. Baik. Faja'a ta'kid fi qawlihi innahu huwas samiul alim fi siyaqi hadzal inkar. Maka datanglah penegasan. So bila orang tadi cakap benda yang tak betul tentang Allah, dia ingat Allah Taala tak dengar kalau dia cakap sendirian. Kalau dia berbisik-bisik sesama kawan dia ingat Allah Taala tak dengar. Dia ingat Allah Taala dengar kalau dia menjerit saja atau kalau dia meninggikan suara. Maka Allah ingkar, Allah bantah dengan tegas bahawasanya hal tersebut adalah satu yang salah. Sebab itu kata fi siyaqi hadzal inkar. Ai huwa wahdahu alladhi lahu kamal quwwati sam'i wa ihatati al-'ilm. Maksudnya penegasan bahawasanya dia sahajalah Allah Taala yang mempunyai kesempurnaan dalam kekuatan yang sempurna. Wa ihatatul ilm, dan liputan pengetahuan ilmu yang meliputi segala sesuatu. La kama yadhunnu bihi a'da'uhul jahilun, bukan seperti mana yang disangkakan oleh musuh-musuhnya di kalangan orang-orang yang jahil, bahwasanya dia tak mendengar, Allah tak mendengar kalau mereka in akhfau, kalau mereka merendahkan suara, menyembunyikan suara mereka, wa annahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun, dan mereka menyangka Allah Taala tak tahu apa yang kebanyakan perkara yang mereka buat. Baik. Baik, tadi berkenaan dengan dakwaan apa kita kata doa jama'i. Adakah dia disyariatkan? Baik, doa jama'i ni kita kata dia sifat dia tu, dia, bila dia jadi lazim. Maksudnya dia jadi lazim, benda tu jadi macam wajib. Bahkan dijadikan secara lazim, secara berterusan. Kalau sekali-sekala kita doa, kawan kita tolong doakan, kita pun amin, ramai-ramai kita aminkan doa dia, tak jadi isu. Sekali-sekala tak ada jadi isu, ke tempat yang umum dan sebagainya, kita pergi ziarah kawan kita ke, kita doa depan dia, kawan-kawan kita lain amin, tak jadi masalah. Dalam majlis ilmu, syekh kita ke, ustaz kita doa, tak jadi masalah. Bukan itu. Tapi tempat yang tak dikhususkan untuk kita berdoa secara jama'i, ataupun doa dijadikan sebagai satu kelaziman, sampai kalau orang tak berdoa secara jama'i dianggap sebagai macam biasalah, dianggap sebagai tak sunnah lah, dianggap sebagai tak betul lah, sesat lah. Itu yang jadi salah. Baik, memang dia orang tak akan cakap lah Allah Ta'ala tak dengar. Kalau kita baca dia sendiri-sendiri kan doa tu, tapi
Ada orang yang jawab macam tu lah. Maksudnya ada orang jawab, kita ni kalau baca doa ramai-ramai, lebih mustajab. Siapa yang letakkan syarat tu? Tu tanya. Siapa yang letak syarat tu? Ada ke disebutkan dalam Al-Quran, kalau kamu nak doa, kena doa ramai-ramai, baru mustajab? Tak, Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kata, minta doa kepada aku mustajabkan. Allah Ta'ala tak pernah syaratkan, wa qala rabbukum ud'uni jami'an astajib lakum. Allah tak kata. Allah kata, mintalah doa kepadaku secara berjamaah, jama'atan ke, jami'an kamu semua, jama'atan ke secara jamaah, aku mustajabkan. Siapa yang letak? Syubhat di sini, ada kata doakan untuk kami kerana ada antara kita yang mustajab doanya. Baik, itu suruh dia doa ramai-ramai tu, okey. Tolong doakan saya. Tak semestinya dia kena doa kat situ. Tak semestinya dia kena doa dekat situ. Boleh jadi dia, okey, insya-Allah saya doa. Boleh jadi dia balik dulu, dia semayang, dia solat atau dia bangkit 1/3 malam, boleh jadi dia doa di rumah. Tak semestinya kena doa lala tu juga. Kan? Dan bukan dengan sifat dia baca doa tu, okey, kita baca doa ramai-ramai. Okey, ramai-ramai. Ramai-ramai maksudnya dia seorang baca jadi tekong, okey, amin 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 amin. Tak semestinya macam tu. Kan? Sebab kita kata ialah permohonan dan permintaan tu berbeza-beza. Sebab tu kita kena faham. Dia bila dijadikan lazim. Bukanlah kita nak kata tak boleh secara mutlak, maksudnya tak boleh berdoa tu ramai-ramai amin. Tak, bukan maksud macam tu. Maksudnya bila dia lazim, lepas solat tu mesti kena baca doa ramai-ramai. Sampai ada yang tak faham maqasid, tujuan doa tu sendiri. Sampai ada yang menyusahkan. Sampai ada kalau kita tengok kes yang banyak berlaku, selalunya dekat R&R yang kecil-kecil kan. Dia baca doa panjang pula tu. So, orang ada urusan dan sebagainya. Ada orang yang dia nak solat surau kecil, dia baca doa, maksudnya mengganggu orang lain nak solat pula. Ataupun dia mengeraskan suaranya ketika doa, satu lagi. Orang lain nak solat. Kan? Kalau baca Quran pun tak boleh kita ganggu orang. Lagi baca doa kuat-kuat. Orang lain bukan semua nak dengar doa kita tu. Kan? Itu jadi masalah. Kan? Itu jadi masalah. Kita kata dia tak jadi isu okey kita doa ramai-ramai tu sebab ada orang yang mustajab akan amin. Tak jadi isu. Kita kata poinnya di sini cara tu, tata cara pelaksanaan pembacaan doa tu yang dijadikan kelaziman untuk dibaca secara jama'i. Sampai ada yang berkeyakinan hal tersebut adalah lebih baik. Hal tersebut adalah menepati sunnah. Salah. Kita tak pernah jumpa riwayat yang Nabi SAW lepas solat, Nabi baca doa secara jama'i. Maksudnya, sahabat Nabi baca doa satu-satu, amin. Amin, amin, sahabat. Tak. Cuma datang riwayat sahabat Nabi lepas doa, ada yang baca doa ni. Ada yang baca doa ikut ke hajat masing-masing. Satu lagi, kalau kita stickkan doa tu untuk dihimpunkan doa tu dengan satu doa, manusia berbeza hajat mereka masing-masing kan. Jadi kita kata tak kita kata dari satu sudut kita kena fahamlah, kita bukan nak kata benda tu kita kata benda tu dalam keadaan yang maksudnya kalau contohnya macam dalam situasi yang secara umum tak boleh buat, memang kita kata kita diperintahkan untuk berdoa dan mengaminkan doa. Tetapi dibuat secara kita kata macam yang kita tengoklah. Maksudnya dia dah jadi kelaziman dah sampai tahap benda tu dah jadi macam paling afdal. Sedangkan tak ada kita kata tata cara itu tak ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tak ditunjukkan. Baik, dia tak jadi isu antara kita yang mustajab doa ni, sebab yang mustajab doa dia yang kena doa, bukan amin saja kan. Bukan dia amin tu sebab kita faham amin tu dia mustajab tu. Tak juga. Kena tengok pula doa orang tu. Boleh jadi imam tu doa salah. Kita terlampau ni kan. Boleh jadi Tok Imam macam doa salah. Berapa kita duk dengar kena Tok Imam macam doa salah.
Dia minta kat dia seorang je. Kita ambil. Dia minta kat dia seorang je. Dhamir yang dia guna dia tak tukar. Allahumma hdini fi man hadait. Dia minta kat dia seorang. Contoh. Allahumma hadina fi man hadait. Amin, kita amin. Tapi kita tengok dia baca salah pula tu. Sebab tu kita tak bergantung pada doa dia semata-mata. Kita kena berdoa sendiri. Bukan harapkan doa itu diswastakan. Itu jadi masalah dia. Sebab tu bila benda, kita katakan, bila benda yang kita tak ikut sunnah Nabi ni, dia akan menatijahkan, jadilah jawapan-jawapan yang pelik-pelik. Akhir sekali dia mula cakap lah, kalau ramai-ramai ni lebih mustajab. Siapa yang kata ramai-ramai itu lebih mustajab? Ada tak Nabi SAW sebut? Nabi tak kata ramai-ramai, cara ramai-ramai macam tu. Tak kata macam tu. Tak, maksudnya kita kata, ya kita tak tahu siapa yang di kalangan ramai-ramai itu yang mustajab, tapi adakah diperintahkan untuk kita buat macam tu? Cara tu, tata cara tu, practically macam tu ke? Tak. Nabi SAW dan para sahabat tak buat macam tu. Padahal Nabi dengan sahabat ni memang, Nabi itu sendiri dah memang mustajab doa dia. Itu kita kata kalau ada nas yang jelas yang menunjukkan itu, tapi kita kata yalah, anda pun tak pastilah, mungkin ada orang yang mungkin dia jumpa dalil pendapat ulama yang kata boleh ke, kita pun tak tahulah setakat ni kan. Kalau kata ada yang kata jumpa tu ada, tak apa dia nak amalkan. Kalau dia rasa itu benda tu bagi dia tepat, kita nak cakap apa? Kita pun malah nak balas agak. Tapi ialah kita kata, itulah kita kata kesan dia. Bila ada orang dianggap macam tadi lah, baca Quran pun dia anggap baca Quran ramai-ramai itulah yang baik. Zikir pun dianggap zikir ramai-ramai itulah baik. Semuanya dijadikan ukuran baik itu berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan neraca syariat. Jadi kalau ramai-ramai inilah baru mustajab doa kita. Kalau ramai-ramai lah baca Quran ni baru Allah terima. Siapa cakap? Allah Ta'ala tak jadikan ramai bilangan itu sebagai neraca penerimaan amalan. Allah kata innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu minal muttaqin. Yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Ta'ala menerima amalan dan redha terhadap amalan tersebut daripada orang-orang yang bertakwa. Allah hanya terima amalan orang-orang yang bertakwa. Dan apa dia? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ditunjukkan dalam urusan dan tunjuk kami, maka ianya tolak. Nabi SAW bagi tahu syarat mesti kena mutabaah. Bukannya kita kata kita buat atas dasar perasaan. Kita rasalah. Rasa. Ramai-ramai ni lebih. Ramai-ramai doa ni lebih mustajab. Tak. Kan? Ramai doa tak bawakan, ada tak dalil? Kalau ada dalil kita amalkan. Masalahnya tak jumpa lagi lah, wallahu a'lam. Tapi ialah bila dah benda tu dijadikan amalan yang lazim dan dijadikan sebagai amalan yang dah diterima masyarakat, kita nak cakap apa kan? Bila kita cakap lebih, orang kata kita biarlah. Tapi kita still cakap lah benda tu, kita kata tak tepat lah berdasarkan sunnah kan. Itu kita kena faham. Baik. وحسن ذلك أيضا أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليه وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم ولهذا عقبه بقوله وما يلقاها di sini tadi apa? وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فحسن التأكيد بحاجة المستعيذ. Baik, فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. Baik. Dalam ayat yang berikutnya, kalau kita tengok Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebut sini وحسن ذلك أيضا أن المأمور في سورة دفع إحسان إليه بإحسانه إليهم. Baik, ini dibalik pada surah Al-A'raf. Kalau kita tengok balik baik, dalam surah Fussilat ni mencegah kejahatan apa mereka itu
sebenarnya dalam surah Fussilat, dalam surah idfa' billati ahsan, yang awal lah, yang awal. Yang awal maksudnya perintah kita supaya balik pada ayat yang kita bahaskan berkenaan dengan ayat apa dia sebelum ni. Sekejap, check balik ayat tu. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ahsan. Balik cara berinteraksi. So Imam Ibn Qayyim nak bincang pula balik pada hikmah macam mana Allah perintahkan kita berinteraksi dengan syaitan di kalangan manusia. Syaitan di kalangan manusia. Balik situ sikit. Baik, dia kata sini, Imam kata maka hal tersebut Allah Subhanahu Wa Taala wa hassana dzalika aidan. Maksudnya Allah Taala apa dia kita kata memperelokkan, Allah Taala menunjukkan kepada kita perkara yang ataupun memberitahu kepada kita perkara yang lebih baik, iaitu apa? Apa dia? Supaya kita mencegah kejahatan syaitan di kalangan manusia ini pula dengan kita berbuat baik kepada mereka. Idfa' billati hi ahsan. Sebab dia manusia kan. So manusia dia kita nampak. So walaupun dia berperangai syaitan, pada asalnya kita kena berinteraksi dengan lebih baik. Walaupun dia berperangai syaitan. Sebab itu dalam even dalam jihad sekalipun, Nabi SAW perintah kita untuk melarang para sahabat untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang berlindung ataupun orang-orang yang minta perlindungan, orang-orang yang berada di dalam tempat-tempat ibadat, perempuan, wanita, anak-anak kecil. So tengok, sedangkan mereka adalah orang kafir, mereka adalah kita kata musuh Allah kan, syaitan di kalangan manusia. Tetapi tengok Allah Ta'ala, Nabi SAW tunjukkan macam mana berinteraksi dengan orang yang kafir sekalipun. Walaupun mereka jahat, kita kena tolak dengan baik pada asalnya. Tolak kejahatan mereka itu dengan baik. Maksudnya dengan berbuat baik, maksudnya dengan apa yang Allah perintahkan untuk berlaku adil kepada mereka. Tetapi dan ini kata Imam Ibn Qayyim, susah benda ni nak buat. Saya kata sini apa dia? Wa dzalika ashaqqu ala an-nufusi min mujarradil i'radi anhu. Yang ni paling susah sekali pada jiwa untuk dilaksanakan. Berbanding dengan hanya berpaling, hanya kita tinggalkan, tak berpaling daripada mereka, kita nak buat baik kepada musuh kita, itu paling susah. Apatah lagi nak berlaku adil. Sekarang tengok sekarang. Cuba tengok contoh sekarang. Kita macam kebanyakan kita bila kita benci dengan seseorang, kita tak berlaku adil lah. Orang ini dia benci dengan Israel, dengan Israel tu dia maki. Dengan nama Israel tu di hari-hari dia duk berzikir meratib, dia duk mencarut, dia maki nama Israel, dia main-main nama Israel. Sebab dia jahil, dia tak tahu Israel tu nama baik. Israel tu Nabi Allah Yaqub. Sampai dia tak boleh beza dah. Sebab dia terlampau benci. Dia terlampau benci. Tak? Ada seorang sahabat tu dia share. Ada satu poster ni. Poster tu tulis, Israel adalah Nabi Allah Yaqub. Poster tu. Dia pun bawa lah ayat Quran. Kullu ta'am kana halal li bani Israel. Illa ma harrama Israel. Israel nama Nabi Yaqub. Israel apa maksudnya? Abdullah. Hamba Allah. Kemudian ada orang jahil, dia komen, tengok ni Israel la'natullah alaihi, astaghfirullahalazim, jahil tak jahil yang kita disebabkan terlampau hulu, terlampau fanatik, terlampau benci, tidak berlaku adil. Dengarlah dulu orang cerita, betul tak? Kenapa? Pasal terlampau anti dengan Yahudi. Dia ingat Israel tu Yahudi Israel kan. Memanglah dia orang pakai nama Israel, tapi tak payahlah. Sebab tu elakkan daripada kita nak maki nama Israel tu. Bukan maksudnya kita kata dengan dia orang tukar jadi apa, main-mainkan jadi Israel lah apa benda kan, maksudnya elakkanlah kita daripada kita mainkan nama-nama yang ada disebut dalam Quran, nama-nama Nabi. Israel tu Nabi Allah Yaqub alaihi salam.
yang kita sebagai orang beriman kita wajib beriman dengan nabi, semua nabi-nabi, termasuk Nabi Yaqub, Israel. Bukan kita maksudkan negara haram Israel tu. Kan? Dia tak berlaku adil. Itu masalah orang kita, dia terlampau obses dan terlampau benci. Bila benci dia tak berlaku adil. Sebab tu Allah kata apa, wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sebab tu Allah kata jangan disebabkan kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu untuk tidak melakukan tidak melakukan keadilan. Janganlah disebabkan kebencian kamu terhadap satu kaum itu menyebabkan kamu tak berlaku adil. I'dilu, berlaku adil lah. Kerana adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Sebab itu susah kalau kita nak sebut benda ni, tambah-tambah dalam sentimen orang anti Israel ni, memang kalau kita sebut siap-siap mungkin orang boleh kata kita ni Yahudi pula. Sebab terlampau fanatik, terlampau obses. Kan? Terlampau obses. Macam ada orang persoalkan. Orang persoalkan. Kan? Dia kata, dia duk fikir, dia tengok. Baik, mana waktu kita selalu tengok dah, benda ni bukannya baru, benda ni 10 tahun, 20 tahun. Daripada kita kecil lagi, benda yang sama berlaku. Kan? Masjidil Aqsa macam tu lah. Tak dibebaskan. Yang kita nampak, orang Palestin, rakyat Palestin baling batu dengan lestik. Canggih sikit pun bom Molotov. Kan? Baling batu. Ada orang tertanya-tanya. Mana tentera-tentera yang gambar dia orang disebarkan, Al-Qassam apa semua tu, mana pergi waktu rakyat Israel tengah kena dengan tentera, rakyat Palestin yang kena dengan tentera Israel di Masjidil Aqsa kena serang, mana pergi tentera-tentera? Yang kita nampak orang rakyat Palestin, orang tanya je, oh ini Yahudi, ini Zionis, kena tuduh oi. Itu nampak tak adil. Orang tanya je pun. Orang datangkan data bilangan rakyat Palestin yang terkorban daripada tahun 2000 sampai 2021. Compare bilangan rakyat Palestin yang meninggal, yang terkorban, compare dengan rakyat Israel. Orang tanya je pun marah sebab sentimen kebencian. Sebab orang dah tak berfikir dengan waras lagi. Dia siapa-siapa yang kritik sikit gini, kritik Hamas sikit terus Yahudi. Apa Hamas tu malaikat ke? Orang Palestin ni semua malaikat ke? Kita sebut benda yang betul. Kenapa sampai sekarang 2021, daripada 2000 tahun 2000 maksudnya berlaku konflik Gaza ni dan berulang benda yang sama. Kita tengok dekat video-video, kita akan menguasai Masjidil Aqsa, yang tentera-tentera ni, yang Qassam apa semua ni. Kita akan menguasai, insya-Allah kita akan, tapi tak juga, tak datang, tak sampai. Kita tengok tak muncul dekat Masjidil Aqsa. Gimana? Daripada 20,000, 50,000 tentera yang didakwa, takkan semua menyorok dalam terowong, takkan semua melancarkan roket. Mana yang nak bertahankan rakyat Palestin? Yalah, Israel tu memang kita tahu dah, Yahudi Zionis ni memang tahulah jahat dah. Semua orang sepakat. Tapi apa kita tak pernah tengok, apa kita tak pernah muhasabah diri. Baik kita ataupun rakyat Palestin. Tak pernah kita nak muhasabah diri. Asyik kita nak salah kat Yahudi. Memang Yahudi tu dah memang terang-terang memang dia jahat. Tapi apa persediaan kita? Apa tanggungjawab kita? Kita doa ke tak? Hanya duk share pula yang Hizbullah punya. Allahu Akbar. Dia duk share yang Hizbullah punya tentera. Bukannya apa dia pejuang Palestin pun. Hizbullah Syiah mana percaya Masjidil Aqsa dekat Palestin? Syiah, akidah Syiah, Masjidil Aqsa ni dekat mana? Dekat langit. Langit yang keempat. Syiah tak pernah percaya Masjidil Aqsa tu dekat Masjidil Aqsa sekarang.
Siapa yang percaya Iran sokong perjuangan Palestin, dia memang kena tipu. Memang bodoh. Sebab dia tak tahu bahawasanya Syiah ni bertaqiyah. Dia tak tolong pun rakyat Palestin. Dia lagi buat onar lagi. Ada orang kan dia kata, tengok ni Iran tolong. Iran tolong apa? Tak buka-buka Masjidil Aqsa. Tentera-tentera Hizbullah tak pernah sampai kat Masjidil Aqsa. Pasal apa? Pasal dia pun tak pernah beriktikad pun situ Masjidil Aqsa. Semuanya lakonan. Sebab itu yang sahih yang kita doakan rakyat Palestin yang tertindas. Memang dia orang ditindas oleh rejim Zionis. Tetapi kita kena ingat, kenapa umat Islam ditindas? Adakah semata-mata kerana kesalahan musuh, kerana kelemahan kita sendiri? Kerana kelemahan kita sendiri. Sebab itu kita ditindas. Kerana adanya orang-orang munafik yang berselindung di sebalik nama perjuangan Palestin. Seperti golongan-golongan yang terlibat dengan perhubungan dengan Iran dan Hizbullah. So kita tengok ni, kita tengok kita sedih. Pasal benda yang sama berulang. Bila timbulnya isu konflik Palestin yang kita dengar kat Malaysia ni, okey, kutip sumbangan. Ya, kita wajib bantu umat Islam di Palestin. Wajib kita bantu mereka. Doa. Tetapi adakah cukup hanya dengan sumbangan, dana? Tak cukup. Kalau kita nak fikir lebih jauh. Kemudian setiap tahun benda yang sama. Setiap tahun boikot MACD. Boikot MACD. MACD jadi mangsa. Padahal MACD ni dah dibeli orang kat Malaysia. MACD ni dah dibeli, orang Islam beli dah. Kita pula ikut emosi. Boikot sana, boikot sini. Sebab tak ada ilmu. Dia sentuh sikit, dia marah. Kan? Sebab sentuh kepentingan orang-orang yang ada kepentingan. Kutip dana untuk Palestin, 30% masuk kat dia. Na'udzubillah. Ada yang sampai, bila kita nak cerita ni, sedih lah. Bukan kita tak tahu, kita pernah tengok depan mata. Kita dulu daripada usia dekat universiti dulu memang kita pun join apa benda lah. Aman Palestin lah. Kita semangat. Tapi bila kita lama-lama fikir, orang muda-muda ni bukan tahu apa, mereka seronok je. Mereka tengok kat Facebook, seronok semangat. Tapi mereka tak faham. So benda ni dah lama. Dan benda tu berulang-ulang. Dan dia macam bermusim lah, kita kata. Serius cakap bermusim. Dia lepas ni habis. Tak ada lah dengar yang kehebatan Al-Qassam. Tak ada pun, kita tak tengok. Tak ada sampai pun dengan. Roket sampai. Tapi berapa kita kata kemusnahan, nak dibandingkan kemusnahan rakyat Palestin, cuba bandingkan dengan kemusnahan di Israel. Itu kita kena fikir kan. Mungkin ada program khas lah, nanti mungkin program Ustaz Asri nanti dia akan explain. Ana pun mungkin akan ada juga tajuk berkenaan dengan Palestin ni, tapi ana akan fikir dululah tajuk apa, sebab nanti takut kita kena apa, sebab dia tajuk ni ialah sekarang ni sensitif lah kalau kita nak sebut benda-benda yang mungkin orang ramai tak boleh terima kan, tapi kita ada fakta. Cuma kita kata tak apalah, tunggu nanti Yayasan Taklim ada program atau ada kuliah lah khas. Ustaz Asri akan sentuh lah, dia akan sentuh dari sudut sejarah apa semua. Dan kita mungkin dia akan sentuhkan jugalah penipuan-penipuan yang kita kena hati-hati lah. Terutamanya penipuan daripada musuh-musuh sunnah. Seperti Syiah kan, Hizbullah apa semua tu kan. Ada orang tanya, apa beza Hamas, Fatah, Qassam apa semua ni. Mereka ni, kalau kita tengok balik, dia adalah gerakan-gerakan yang ditubuhkan untuk, pada asalnya niat gerakan-gerakan yang ditubuhkan memang pada awalnya, memang pada awal penubuhan itu dia untuk membebaskan Palestin daripada penjajahan Zionis. Memang pada awalnya. Tetapi kita tak nafikan manusia boleh berubah-ubah. Perjuangan yang awal boleh berubah dengan apabila pejuang-pejuang yang terakhir ini mula mengabaikan niat dan juga tujuan yang asal. Jadi dia bukan baru, lama. Kan? Macam Hamas tahun 1987 diasaskan.
Tapi kita tengoklah, kalau orang kaji, orang yang buat kajian betul-betul, dia akan tengoklah berlaku perubahan-perubahan yang drastik. Dan kita kena kaji juga kenapa Liga Arab, kenapa Mesir, kenapa Saudi isytiharkan Hamas ni teroris. Kita kena kaji juga kat situ. Kita jangan mudah-mudah terima saja orang kata orang tuduh Saudi ni jahat, orang tuduh Mesir pun jahat. Kita hanya mudah terima. Kita tak kaji apa benda. Kenapa? Sebab kita hanya just dengar daripada satu pihak. Yang ada kepentingan apa nak kutip dana. Dana sampai ke tak sampai, tak apa, dia kata yang penting bagi je. Asalkan niat ikhlas. Mana boleh. Zaman sekarang zaman scammer ramai. So itu Hamas, Al-Fatah ni dia asalnya ada PLO. Dia perjuangan nasionalis. Hamas dia gerakan Islam. Dia Islamis. Fatah dia nasionalis. Dia asalnya Fatah sebenarnya yang dulu yang memperjuangkan hak orang-orang Palestin pada asalnya Fatah. Kemudian pada tahun 1987 tokoh-tokoh Hamas ini mengasaskan Hamas untuk menentang pencerobohan dan juga menentang penjajahan Zionis. Yang kita tak nafikan adalah kita kata perkara-perkara yang ditinjau daripada pengkaji-pengkaji dari sudut macam-macam lah, dari sisi gelapnya, sisi cerahnya adalah kita tak boleh nak bincang kat sini lah. Cuma kita nak bagi tahu di sini adalah macam-macam konspirasi yang berlaku. Kerana dia lah, kita kena faham dia bila kenapa daripada sejak penubuhannya 1987 intifadah yang pertama, kemudian sampailah tahun 2000 konflik yang berterusan sampai sekarang, dia tak berlaku apa-apa kemenangan yang besar. Bahkan tak menang lah, kita senang kata asyik-asyik kalah je. Asyik-asyik rakyat Palestin kena bom ramai, pelarian pun makin ramai, rumah-rumah habis musnah, kemudian minta dana bina lagi, kemudian serang lagi, benda yang sama, skrip yang sama. Kenapa? Kerana orang Yahudi berjaya memecah belahkan barisan umat Islam dengan terpecahnya Hamas dengan Fatah. Mudah je nak faham. Al-Qassam ni pula adalah salah satu cabang Brigade Al-Qassam ni cabang ketenteraan daripada Hamas. Cabang. Pada asalnya dia Al-Qassam ni rasanya lagi awal. Dia satu unit ketenteraan yang lagi awal lah sebenarnya. Dia diasaskan oleh Izzuddin Abdul Qassam, Al-Qassam. Kemudian berlakulah apa yang berlaku. Hamas dia combine dengan Hamas ataupun dia bernaung di bawah Hamas, dan memang ada banyaklah perkara-perkara konspirasi yang berlaku dalam tu sepanjang tahun ialah daripada 87 sampailah tahun 2021 ni. Takkanlah kita kata tak berlaku apa-apa kan, tak berlaku apa-apa perubahan dan sebagainya, sudah tentulah ada. Dan tujuan benda-benda ni dibuat ataupun di-create sebenarnya kalau kita tengok balik memang adalah taktikal daripada orang-orang Zionis sendiri, Yahudi sendiri, kerana memang mereka nak memecah belahkan umat Islam daripada dalam. Bila umat Islam berpecah daripada dalam, takkan boleh bersatu, takkan boleh menang. Dan akan kalah. Ditambahkan lagi dengan peranan orang-orang munafik di kalangan Hizbullah, di kalangan Iran, di kalangan Syiah yang masuk campur, yang kita kata walaupun tak masuk campur secara langsung tetapi secara tidak langsung. Dan benda-benda tu bukanlah mudah untuk kita jelaskan. Tunggulah nanti program untuk akan datang nanti mungkin akan dijelaskan lah Ustaz Asri. Dan kita kata mungkin ada sahabat-sahabat kita pun yang dah dijelaskan. Tapi kebanyakannya memanglah bila kita nak jelaskan benda ni tak popular. Yang popularnya macam ni, dia punya naratif yang popular macam tu kan. Jadi kalau kita jelaskan yang ni memang orang tak suka lah. Baik kan? Tapi tak apalah, kita sampaikan juga. Tapi percayalah cakap Ana, tak ke mana lah kalau selagi mana umat Islam tak balik kepada tauhid, tak balik kepada sunnah. Perjuangan itu tak ditegakkan di atas tahazub, di atas hizbiyah, di atas kepartian, kepuakan. Jadi masalahnya bila berpecah belah. Sebab itulah takkan berjaya lah, walaupun kita dengar berita tu macam hebat kan, dapat tembus
apa dia sistem pertahanan Israel lah, macam-macam cerita macam-macam kan. Kita tengok gambar hebat-hebat tapi percayalah cakap ada propaganda semata-mata. Kita kadang-kadang tu kita sedih juga ada orang-orang kita ni ditipu. Tapi kita tetap wajib mendoakan rakyat Palestin dan bantu mereka pada saluran yang benar. Kalau rasa yang kuntik dana-dana ni yang kita was-was ke apa, tak payahlah kan. Bagi pada orang-orang yang betul-betul yang amanah, yang memang kita kata. Dan kalau setakat yang kita tengok ni memang kebanyakannya ialah kita pun tak boleh nak kata, tapi pengalaman Ana memang Ana pernah berhadapan lah dengan orang yang memang tak ada amanah lah, tak ada amanah. Penyelewengan tu berlaku dengan jelas. Kemudian disokong pula dengan dalil-dalil ayat Quran. Padahal benda tu jelas lah, makan harta manusia dengan cara batil. Tak boleh kan. Bahaya. Zalim, dosa besar. Kan. Apatah lagi kita eksploitasi kesedihan masyarakat. Tunjuk gambar budak Palestin kemudian bagi orang sedih semua, orang pun ingat benda betul gini. Ada yang betul, ada yang direka-reka, ada yang propaganda. So benda ni memang fitnah lah zaman sekarang. Kalau kita nak sebut memang sangat-sangat memang menyedihkan lah. Baik. Ada soalan dekat sini. Kalau dia menafikan Allah SWT bertempat tu betul, tetapi jangan menafikan Allah SWT bersifat maha tinggi, yang tertinggi dan teratas dari segala makhluk. Sebelum ada makhluknya Allah SWT tak bertempat. Setelah Allah SWT cipta makhluknya, Allah SWT tetap tak bertempat. Sebelum ada makhluknya, Allah SWT sendiri. Setelah Allah SWT cipta makhluknya, Allah tertinggi dari sekalian makhluknya. Baik, dia yang selamatnya adalah kita mengisbatkan apa yang Allah isbatkan. Apa yang Allah isbatkan. Sebagaimana yang Allah sendiri sebut. Kama wasafahu Allahu bihi nafsah. Sebagaimana yang Allah sebut. Dan elakkan daripada kita menggunakan istilah-istilah yang ada ihtimal. Maksudnya istilah-istilah yang tak ditunjukkan oleh syarak. Istilah tidak bertempat ni, dia bukan datang dalam syarak. Allah mawujud bila makan, tak ada dalam syarak. Tak ada dalam lafaz istilah syarak. Dia adalah lafaz yang datang daripada perbahasan ilmu kalam. Kita elakkan. Kerana dia akan membuka kepada keraguan dan membuka kepada pintu-pintu perselisihan. Itu punca dia. Sebab kita tak mencukupkan diri dengan Quran dan Sunnah. Sebab itu elakkan. Sebab itu sebagian ulama kata memang dielakkan. Kan? Dia jadi penting menafikan Allah bertempat itu betul, tetapi jangan dia kata menafikan, kalau dia menafikan Allah tu bertempat, yakni bertempat seperti tempat makhluk, memang betul lah. Tetapi kebanyakan orang yang berpegang dengan akidah Allah mawujud bila makan hari ini, kebanyakan mereka adalah golongan Jahmiyah. Golongan yang menafikan sifat ketinggian Allah. Sifat ulu Allah. Sifat ketinggian Allah di atas langit. So, jadi kita kata dia tak diikut mana pun, kalau lafaz yang kita guna tu tak ikut syarak, dia akan bagi masalah. Kan? Jadi yang selamatnya adalah kita balik pada lafaz syarak. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita beriman. Apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadisnya, kita beriman. Kita sebut yang apa yang Nabi sebut. Sebab itu, masa ni dah pening kan. Kita tetapkan ulul makanah, tapi tak tetapkan ulul zat, masalah. Sifat ulu ketinggian Allah ni, kita kata dia terbahagi kepada ulul zat, ulul sifat dengan ulul qahr wal ghalabah. Ahli sunnah dia isbatkan tiga-tiga sifat, tiga-tiga pembahagian ni. Ulul zat, ketinggian zat, maksudnya zat Allah memang tinggi di atas langit. Kemudian ulul sifat, maksud sifat Allah yang tinggi daripada seluruh makhluk. Ulul qahr wal ghalabah ni penguasaan Allah yang menguasai di atas seluruh makhluknya. Itu yang ahli sunnah isbatkan. Tapi kalau kita bahagi, kita ambil ulul makan saja ataupun ulul sifat ataupun ulul qahr wal ghalabah saja, tak jadi. Tak sempurna iman kita dalam kita beriman dengan sifat ketinggian Allah. Sebab itu kita kata tak perlu kita disibukkan. Tapi kalau datang syubhat, orang datang syubhat kata kamu kata Allah berada di tempat. Jadi kalau dia nak tuju kat kita syubhat ni, dia kata kat kita bertempat tu, kita tanya dia balik. Apa maksud kau tempat tu?
Kalau kau masukkan tempat tu, iaitulah apa dia di apa langit, di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya yang mulia, maka salah. Kerana Allah memang itu tempat dia. Itu tempat dia, dia cakap sini itu tempat dia. Kan? Dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ilmunya di mana-mana. Zatnya tinggi di langit, ilmunya di mana-mana. Dia mendengar apa yang kamu buat, di mana saja kamu berada. Tapi kalau kamu maksudkan tempat itu adalah tempat yang tidak layak bagi Allah, seperti tempat makhluk, yang kamu bayangkan macam tempat makhluk mana-mana, yang kamu serupakan dengan tempat makhluk, maka itu kita nafikan. Memang Allah tak bertempat macam yang kamu faham. Itu. Kalau orang datang dengan syubhat tu, itu je jawapan dia. Tak perlu kita nak pening-pening. Kan? Ini wallahu taala a'lam. Baik. Jadi kita berhenti dekat mana tadi? Dekat cara kita tolak keburukan. Tolak keburukan dengan baik. Walaupun dia musuh, tapi kita kena tolak dengan baik. Kena tolak dengan baik. Walaupun dia, tetapi itulah kita kata Allah Taala sebut dalam ayat tu susah. Kan? Sebab tu kata wama yulaqaha illa alladhina sabaru. Takkan mampu untuk mencapai, takkan apa kita kata apa, takkan perkara yang sifat-sifat yang baik itu takkan dapat dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Kan? Dan hanya orang yang apa dia wa yulaqaha illa dzu hadzin azim. Orang yang mempunyai, kita kata apa dia keberuntungan yang sangat besar. Orang yang mampu untuk melaksanakan perintah Allah walaupun dalam keadaan marah, walaupun dalam keadaan dia tak suka. Itu orang yang sabar saja yang boleh tahan. Orang yang tak sabar dia tak boleh lah. Maksudnya kalau dia nampak orang buat tak baik dekat dia, dia buat tak baik jugalah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang yang sabar saja yang mampu untuk dapat sifat tersebut, sifat-sifat baik ketika menolak apa kejahatan daripada manusia, syaitan di kalangan manusia. Orang-orang jahat lah kan, maksudnya orang-orang jahat, orang yang kita tak suka dan sebagainya, orang-orang yang menjadi musuh agama dan sebagainya. Memang susah lah kan kita kalau orang cuba orang maki kita satu, kita balas balik dua, kita balas balik tiga. Kan? Tak ada punya orang kalau maki kita nak semoga Allah merahmati kamu. Susah tu. Semoga hadakallah. Barakallahu fiya. Orang maki kita kan, kita jawab dengan barakallahu fiya ataupun hadakallah. Tunjuk, semoga Allah bertunjuk. Tak, dia maki kita satu, kita balas balik 10 kadang-kadang. So, orang yang tak sabar. Kadang-kadang bukan dia cakap, kita pergi pukul dia pula. Masalah. Sebab tu tak boleh mendapat sikap atau sifat yang baik untuk menolak kejahatan dengan kebaikan tadi, melainkan orang-orang yang ada kesabaran. Baik, jadi yang saya cukup setakat itu, kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung perbahasan kita dalam kelas yang akan datang. Itulah masih lagi berkenaan dengan perbahasan Imam Ibn Qayyim nak bincangkan, masih lagi ada berbaki berkenaan dengan hikmah yang ada di dalam ayat-ayat dalam surah Fussilat berkenaan dengan isti'adzah, berkenaan dengan isti'adzah tadi. Baik. Jadi kita akan sambung nanti insya-Allah. Kita akan masuk berkenaan dengan bagaimana cara Al-Quran memerintahkan kita untuk menolak keburukan dan menolak kezaliman dengan memusuhan dan sebagainya dengan cara yang terbaik. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.